Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salam perpaduan, salam PKPB, salam kita jaga kita, salam penjarakan sosial, salam norma baru, salam kita mesti menang melawan COVID-19. Selamat Hari Raya Mahzai Batin kepada semua yang Muslim lah. Jadi ahlan wa sahlan tetamu yang diraihkan, Encik Puan Ciheng atau lebih popular biasa dipanggil Uncle Kentang. Di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Uncle kerana kesudian melapangkan masa pada malam ini. Selamat datang ke Bicara bersama Uncle Kentang, anjuran bersama Pertubuhan Melayu Muslim Prihatin Negeri Johor, bermotokan amal bakti, istiqomah dan kesetiaan. Kami dinamakan sebagai Pertubuhan Melayu Muslim Prihatin Negeri Johor atau singkatannya PMM-PNJ, diluluskan penubuhannya oleh Daftar Pertubuhan pada 25 hari bulan Mei 2020, di mana ia berasaskan kebajikan tanpa membataskan kaum, agama dan warna kulit di negeri Johor. Matlamat utama penubuhan-pertubuhan ini, matlamat utamanya adalah beramal bakti membantu golongan yang memerlukan tanpa batasan agama, bangsa di negeri Johor, dan kesetiaan bersama ahli demi menjayakannya. Boleh Uncle ceritakan biodata dan peringkat awal tergerak untuk membantu golongan yang memerlukan hingga kini? Terima kasih dan salam perkenalan, salam muafakat Johor dan juga salam perpaduan. Saya adalah anak jati Johor. Saya dilahirkan di Batu Pahat, Tanjung Labu, Kebun Getah, bersekolah di Sekolah Limpun dan menengah di Kolam Air dan juga High School Batu Pahat. Saya berhijrah ke KL umur saya 17 tahun. Sekarang saya dah 57 tahun. Jadi saya bermula membuat perkara-perkara positif ini pada lebih kurang 20 tahun yang lepas. Ia adalah daripada orang kata satu kesan hidup yang di mana dulu orang Melayu Johor, terutamanya orang Johor, orang Jawa dan juga cikgu-cikgu saya menolong kita semasa kita miskin. Apakah cabaran jatuh bangun dalam menjayakan program murni ini? Mohon maaf dulu terlebih dahulu. Saya ni peniru. Saya baca ayat-ayat dalam kitab. Yang ceritakan bagaimana untuk mengumpul dana dalam kerja-kerja kebajikan ni. Pada permulaannya kita buat kecil-kecilan. Bermula memang saya tak ada bajet banyak lah. Buat kecil-kecilan, hantar makanan. Orang derma makanan, kita bagi makanan. Tetapi bila kita bagi makanan, kita rasa kita tengok orang sakit, dia tak boleh pergi hospital, kita buat pula taksi 10 sen. Lepas taksi 10 sen, ramai yang suka lah. Cara kita dalam satu pertubuhan yang terlalu muda ni, kita langkah terbaik untuk mempromosikan kita supaya kita lebih meluas. Gila Angga? Saya rasa kita kena guna social media dengan tepat lah untuk perkara yang baik lah. Dan setiap perbuatan kita, orang pun nak tahu, dia bukan nak tahu duit dia ke mana. Dia nak tengok yang kita bagi pada orang tu, dia pun shock. Bila dia bagi derma, dia shock. Dia rasa, oh aku telah buat sesuatu yang positif dan aku akan buat. Aura dia bagus. Kita tidak ada niat untuk orang kata membanggakan diri kita. Kerana kita akhirnya akan ke tanah juga. Apakah program yang kekal dilaksanakan sehingga sekarang? Masa PKP makanan lah. Program kita ada, kita terpaksa berhentikan tuition percuma. Kita ada tuition percuma. Kita ada rumah asuhan percuma.
kita ada dapur Masih ada lah, masih kekal lah. Rumah asal masih kekal semua. Rumah tu masih kekal. Tapi sekarang PKP kita tak benarkan datang. Oh. Rumah RM1. Kita juga sediakan taksi percuma di KLIA untuk orang daripada Sabah dan Sarawak untuk pergi ke hospital. Saya sendiri pun sebenarnya menjaga orang tua lah, Uncle. Okay, Jadi bagus. kebetulan dekat bilik saya ni pun, sebelah saya ni sebenarnya orang tua saya lah, terlantar. Jadi kalau Uncle boleh perhatikan, nampak tak sini? Ada nampak? Yang itu yang ke-6. Ada apa nasihat bagi Uncle? Saya mau hidup senang. Saya mau hidup senang. Dan saya mau hidup mudah. Kita pegang pada ayat tu je. Tak kala kau pemudahkan orang, Tuhan pemudahkan kamu. Saya rasa kita ni gembira ni bolehlah katakan gembira. Setiap kali kita tolong orang pun senyum dengan kita, terima. Berasa bangga dengan Akal Kentan dan respect dengan apa yang dibawa oleh Akal Kentan tu. Selamat malam, Uncle. Selamat malam. Saya bagi pihak pertubuhan ni lah ucapkan banyak terima kasih lah pada Uncle. Kerana dapat meluangkan sedikit masa berbual dengan kami semua. Kami dapat banyak pengalaman daripada apa yang dicurahkan oleh Uncle pada kami lah. Jadi saya ucapkan tahniah pada Uncle lah. Tapi saya rasa untuk Uncle boleh dikenali hingga sekarang ni, saya rasa bukan senang. Pada saya lah. Untuk Uncle sekarang ni boleh katakan seluruh lah rakyat Malaysia ni mengenali Uncle lah. Cuma saya nak bertanya pada Uncle lah. Macam mana boleh timbulnya perkataan Uncle Kentang tu? Jadi perkataan Uncle Kentang tu pada peringkat awalnya saya macam benda tu macam ada macam joke sikit lah tu. Jadi boleh Uncle terangkan tak? Macam mana boleh timbulnya Uncle Kentang? Silakan. Ia ada bersangkut dengan agama Islam. Ya. Kerana masa-masa dulu kita sedekah, kita tak nak bagi nama. Kita tak nak bagi nama pasal Tuhan Maha Pencantik. Kita tak perlu sedekah tu, tak perlu bagi nama, saya sendiri tak payah. Jadi saya bawa beras, saya ingat saya dah pandai, saya bawa beras bagi orang makan. Tapi bila saya tengok dia makan dengan kicap, saya terkejut. Saya terkejut dan saya rasa saya ni tak berguna. Kerana saya bagi orang makan nasi dengan kicap. Jadi saya tanya kawan doktor, dia kata apa yang boleh bantu. Dia suruh saya bagi kentang. Kentang dia punya komposisi dia baik, agak sama dengan beras. Jadi bila saya tak bagi nama, saya bawa kentang. Saya bawa kentang. Jadi orang tak tahu nama saya, orang panggil saya Uncle Kentang. Dia tak tahu nama saya. Saya bawa kentang satu kantung tu kan, satu bag. So dia orang kata, oh Uncle Kentang sudah mari, Uncle Kentang sudah mari. So itu nama memang lekat lah. Tapi nama ini sebenarnya tak ada apa-apa makna pun. Itu masa tu saya tak nak bagi nama saya. Kerana mereka ingat saya ni orang Kristian ke, mari bagi orang makan ke, atau daripada Barisan Nasional ke, asal daripada DAP ke. Dia tak tahu. Minta maaf lah saya nak bertanya pada Uncle ni. Okay. Halo Uncle, boleh dengar? Ya, boleh. Ya. Macam Uncle ni ada hubungan rapat tak? Sebab boleh berjumpa contohnya dengan Ustaz Abid Liu. Jadi Uncle, kalau bukan saya apalah, saya cuma nak berpandangan lah. Uncle selalu bercakap dalam soal-soal kerohanian maknanya dalaman Uncle cerita tentang dalaman sebagai seorang insan yang berjiwa murni lah kan. Jadi ini memang dituntut dalam agama kita, agama Islam. Ya Uncle Okay. Halo. Ya, Jadi kalau katakanlah Uncle ada masa-masa yang lapang untuk bersembang, saya cadangkan Uncle ni boleh bersembang dengan Ustaz Abid Liu tentang kehidupan ni lah. Tentang kehidupan dan ke mana kita akhirnya dan apa tujuan kita hidup. Macam tu.
Saya sangat-sangat mengharapkan begitulah. Kita bincang dengan beliau, dengan Ridwanti, dengan Ustaz Hussein Yi ke apa Sebab saya perhatikan kehidupan uncle ni memang sangat cantik lah, murni orangnya. Ya, saya sangat sayang lah dan rasa timbul cinta pada uncle ni di atas usaha-usaha yang murni itu, tidak mengira. Memang itu sebenarnya dalam ajaran agama kita, agama Islam. Macam tu. Jadi uncle dengan apa contoh-contoh yang uncle berikan, kaitkan dengan ajaran Islam, saya rasa lebih murni lagi kalau uncle dapat menjiwai apa segala apa yang uncle usahakan itulah. Maksud saya mungkin uncle dapat lebih memahamilah apa yang uncle usahakan ni, mungkin boleh bergerak dengan apa ni NGO-NGO yang begini. Seterusnya saya rasa uncle akan lebih tenang lagi. Saya doakan begitulah. Okay? Jadi saya ucap terima kasih dan memang saya tak nafikan saya tiru ayat-ayat tu dan saya sedang belajar. Banyak terima kasih lah pada uncle. Maksudnya saya memang itulah tadi maksudnya uncle, supaya mudah-mudahan saya doakan uncle dapat hidayah. Saya doakan uncle akan dapat hidayah insya-Allah. Ya uncle. Ya. Baik, itu sahaja yang saya nak sampaikan. Kita minum kopi tau. Boleh. Uncle, apa yang saya sampaikan ni saya seolah-olah saya sudah lepas perasaan saya uncle. Terima kasih banyak. Kita teringat daripada satu ayat Quran ataupun hadis di mana dinyatakan bahawa apabila kita di alam sana, di padang mahsyar dan di hari pembalasan, orang-orang yang ada rakan-rakan kita yang berada di syurga akan bertanya, di manakah rakan-rakan kita? Di manakah rakan-rakan kita? Jadi kita orang yang di ada dalam syurga ni akan tanya, mana Uncle Kentang? Jadi daripada syurga tu sendiri, dia akan cuba menarik orang-orang yang telah pun menyatakan hatinya kepada sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah selain daripada Allah SWT, untuk sama-sama menikmati alam syurga tu dari segi kepercayaan orang Islam lah. Tiada apalah yang mampu saya katakan bagi pihak semua ahli jawatan kuasa Pertubuhan Melayu Muslim Prihatin Negeri Johor mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga lah kepada Uncle Kentang atas kesudian menyampaikan segala apa yang terbuku dan pengalaman yang ada, menceritakan daripada awal sehingga akhir, dan kita boleh sambung lagi nanti di Pagoh lah sambil makan mi udang atau sebagainya. Jadi akhir kata saya sekali lagi mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih tidak terhingga terutama kepada Uncle Kentang dan kru. Jadi akhirnya saya hanya mampu bagi dua rangkap pantun lah Uncle. Boleh Uncle Dua rangkap pantun lah. Uncle Kentang nama yang satu, dalam jiwa sedia berbakti. Prinsip dipegang, semua dibantu. Pantang kecewa dan patah hati. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, di bumi Pagoh berjumpa lagi. Yes. Yes. Terima kasih Uncle, terima kasih semua. Semoga kita sentiasa berhubung dan tiada notahnya perhubungan kita, terutamanya bagi pertubuhan kita yang masih bertatih ini. Semoga dia menjadikan satu perhubungan yang kekal supaya perhubungan yang kecil ini mampu bangkit sekurang-kurangnya, walaupun tidak standing, mampu berdiri sama tinggi dengan Uncle Kentang. Sekian Uncle Kentang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey Uncle. Uncle, jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.